بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال برحمتك يا أرحم الراحمين أما sama-sama kita dengarkan saudara muslimin Al-Fadhil Al-Imam Al-Fadhilan pengurusi dan barisan pimpinan dan kuasa pengurusan surau, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat, anak-anak yang saya kasihi dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu ke dalam satu majlis ilmu sebagai satu usaha kita atau ikhtiar kita untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, dan dengan penambahan ilmu ini menambahkan lagi kefahaman kita tentang Islam. Islam ini satu agama, bukanlah semata satu agama yang dianuti semata-mata. Orang Islam sendiri kita faham apa itu agama Islam. Dan kesempatan pada maghrib seperti ini, selepas saja solat maghrib, rata-rata kebanyakan surau masjid di Lebak Kelang ini mengadakan kuliah maghrib sebagai satu pengisian untuk menunggu masuk waktu Isyak. Dan kalau malam ini terlebih pun dalam 10 minit selepas masuk Isyak, maka lambat kita balik rumah malam ini, lambat dalam doa kepada Allah. Kalau kita cek balik dalam jadual hidup kita, maghrib dengan Isyak ini merupakan satu waktu yang kita kata dua waktu sembahyang yang hampir antara satu sama lain. Isyak dengan subuh jauh, subuh dengan zuhur pun jauh, dan zuhur dengan asar kadang-kadang hari Sabtu Ahad ni dapat kita tidur, nak ambil balik asar tu payah. Antara asar dengan maghrib itu pula banyak orang lalai. Tapi waktu maghrib dengan Isyak ini merupakan satu rekod yang baik dalam jadual hidup kita. Bagi mereka yang selalu datang masjid dan surau, bila dapat sembahyang berjamaah maghrib, insya-Allah dia mudah untuk mendapat Isyak berjamaah. Sebab apabila ada di kuliah dan kita tunggu sekejap, insya-Allah dalam masa 1 jam kita sembahyang Isyak, dapat 2 waktu solat ini kita solat berjamaah. Dalam satu hadis Nabi yang maksud dia, barang siapa dapat solat maghrib dan Isyak berjamaah, ganjaran pahala yang Allah bagi seolah beribadat separuh malam. Dan barang siapa yang sungguh dapat juga berjamaah pada maghrib dan Isyak dan sungguh berjamaah, maka pahalanya seolah beribadat sepanjang malam. Inilah lebihnya kita umat Muhammad. Kalau kita cek pada rekod hidup kita 2013, dari orang yang hadis surau masjid, biasa kalau ada kuliah itu dapat dia maghrib dan Isyak itu berjamaah. Zuhur dan asar kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Jadi
Jadi pada malam ini dalam masa lebih kurang dalam 1 jam atau 40 minit, iaitu kita cakap tentang satu hadis, iaitu galakkan kita berfikir. Sebab Allah beri kita otak, beri kita akal. Di antara fungsi tadi ialah disuruh kita berfikir. Dan berfikir pun dengan akal fikiran. Akal itu dia tak akan sampai melainkan mendapat bimbingan wahyu Allah, mendapat bimbingan Al-Quran. Sebab otak dan akal ini dia lambat mengesan kebenaran. Sebab bila kita ada akal, akal itu perlu mendapat bimbingan daripada Tuhan akal, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang jahiliyah sebelum mereka dapat Al-Quran, orang jahiliyah mereka sangat mendewa, mengagungkan akal fikiran mereka. Tetapi setelah turunnya wahyu Allah, turunnya Al-Quran, maka ketika itu tamatlah keagungan akal. Maka tamatlah mereka itu mendewa-dewakan akal fikiran mereka. Jadi pada malam ini kita lihat iaitu tentang galakkan berfikir. Dalam hadis Nabi juga menyebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillahi fatahli. Berfikirlah kamu berkenaan makhluk Allah, dan jangan kamu berfikir berkenaan Allah nescaya kamu binasa. Maksudnya Allah suruh kita fikir tentang kejadian yang Allah janjikan. Tapi fikir atas dasar di mana? Keistimewaan ciptaan Allah yang membedakan manusia dengan haiwan ialah akal, yang membolehkan manusia berfikir dan mendapat hidayah ke arah yang benar dan betul dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab istimewa Allah jadikan insan itu selagi dia dapat menggunakan akal fikiran dia yang membolehkan manusia berfikir dan mendapat hidayah ke arah yang benar, dan juga mendapat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kelebihan akal manusia. Manusia ini walaupun Allah jadikan batang tubuhnya kecil, tetapi dia boleh menundukkan binatang yang besar. Malah manusia ini dengan yang tadi, dengan akal tadi, dia mampu untuk mentadbirkan dunia ini. Tetapi akal itu walaupun dia cerdik mana, perlu mendapat bimbingan wahyu Allah. Itu sebab kita bertemu pada hari ini orang yang cerdik dan orang yang pandai. Tetapi cerdik dan pandai itu belum tentu dia baik. Tapi kita tak kata pula semua orang pandai itu jahat. Tetapi syarat nak jadi baik itu tak semestinya dia kena masuk universiti. Nak jadi baik tak semestinya dia kena pandai membaca atau menulis. Itu sebab dulu untuk sidang di kampung, gigi tinggal sebatang, LCE pun tak lulus. Motosikal menekap 70 cc, tongkat pun tak ada, sandar tiang masjid. Tetapi amanah untuk sidang ini, sebab dia tak pandai tetapi dia baik. Hari ini ramai orang pandai tetapi jahat. Sebab bila orang yang pandai dan jahat, mana lebih susah, orang bodoh yang jahat? Dulu kita kata kamu mengaji tinggi, nanti kamu bila bodoh tak pandai, susah. Susah nak jaga orang bodoh. Rupa lagi payah jaga orang pandai yang jahat. Sebab orang pandai dia buat jahat, kita tak nampak kejahatan dia. Orang bodoh boleh buat jahat, nampak kejahatan dia. Sebab orang bodoh tak erti nak buat jahat. Sebab hari ni kalau kes bunuh, kes rompak, kes curi, orang pandai. Kadang-kadang bercara tu, kadang bertahun.
Sebab dia pandai, dia boleh simpan, dia boleh musnahkan segala bukti. Sebab dia pandai. Ini kita kata sekarang ni sebab kita bentuk orang jadi pandai. Dia masuk universiti, tapi belum tentu dia baik. Kita nak biar dia pandai dan dia baik. Kalau dulu memanglah kita kata dulu penjajah didik kita. Orang yang pandai mengaji, dia pandai. Senior Cambridge pada masa itu, dia pandai. Walaupun tak baik sebab kita tak ada pilihan. Sekarang kita ada pilihan, orang yang pandai, cerdik dan baik. Tentu kita lah yang cerdik, pandai dan yang baik, daripada yang pandai, cerdik tetapi jahat. Itu sebab istimewa manusia itu Allah beri kita empat, beri empat. Burung yang laju itu terbang. Walau laju mana burung itu, manusia boleh tangkap dia menggunakan akal. Tetapi bukan mana manusia tangkap burung tu tengah laju, dia kejar burung tu. Itu tak berakal namanya. Dia cari helah, dia pasang jaring, dia boleh angkat burung walau laju mana. Rimau dalam hutan yang ganas itu, singa, kita boleh jinakkan dia. Tengok dalam serkis tu, kenapa rimau tu boleh ikut arahan manusia, sedangkan rimau itu tarik dia, kalau dapat dia makan, kita tak dapat. Tapi rimau tadi sudah boleh mengikut arahan manusia. Suruh lompat, dia lompat. Suruh berdiri, dua kaki dia berdiri. Sebab tuannya tadi jaga dia elok-elok, beri dia makan, mandi shampoo elok, tempat tidurnya elok. Maka dibentuk macam tu, singa yang ganas boleh jadi biau, boleh jadi jinak, dan boleh jadi